Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Film Vision YouTube channel di mana kita akan bahaskan tentang MCU News, MCU Rumors dan juga MCU Theory. But in this video, kita tidak akan bercakap tentang MCU Marvel literally. Kita akan bercakap ataupun aku akan review satu filem ini, non-spoiler review, iaitu Satria Dewa Gatot Kaca. Like literally aku baru saja pulang daripada Sunway Pyramid, pergi menonton ni lah, gala premier Satria Dewa Gatot Kaca. But first and foremost, aku nak minta maaf sebab aku jarang upload video lately sebabkan aku busy dengan gala premier Satria Dewa Gatot Kaca ni. Lepas tu Pengabdi Setan aku pun pergi juga gala premier tu. Lepas tu ada paper final UiTM dan sebagainya. So aku kurang upload video. But after this aku dah sampai ke Terengganu. Nanti aku akan upload video secara konsisten kembali lagi lah. Sebelum aku start review Satria Dewa Gatot Kaca ni, aku nak berterima kasih kepada Horizon Film Entertainment kerana telah menjemput aku, Film Vision, sebagai salah seorang media yang akan hadir di gala premier. Dan adalah berlakunya sedikit miscommunication dekat Sunway, TGV Sunway Pyramid ni. Supposedly this ticket sepatutnya media-media yang bertanggungjawab, diorang should be distribute this ticket kepada orang yang berhak mendapat tiket ni lah. Contohnya kalau ada media yang buat giveaway kan, contohnya YouTuber ataupun blogger yang buat giveaway tentang macam mana nak dapatkan tiket Satria Dewa Gatot Kaca ni pergi gala premier dan sebagainya tu kan. It should be them, mereka sepatutnya memilih siapa yang berhak untuk pergi ke gala premier Satria Dewa Gatot Kaca ni. But tadi masa aku pergi gala premier Satria Dewa Gatot Kaca ni, yes, aku beratur macam biasa dan aku dapatkan tiket ni daripada Hasib, and thank you so much Hasib kerana telah menjemput aku. Seperti biasa juga, seperti yang aku fahamkan, sepatutnya yang dapat masuk untuk melihat Satria Dewa Gatot Kaca ni adalah person yang mendapatlah tiket ni secara premium kan, secara premier kan, untuk pergi melihat Satria Dewa Gatot Kaca kan. Tapi waktu tayangan pukul 8.30 malam. Lepas tu tiba-tiba ada announcement daripada MC ke, aku tak tahu that person mesti bekerja under TGV ke dan sebagainya. Dia tiba-tiba cakap hall sekian-sekian adalah free sitting, tidak memerlukan tiket seperti ini untuk memasuki hall itu. Dan aku quite confused sebab this is the first time aku hadir ke gala premier. Bukan the first time, the second time lah, tapi this is the first time sebagai media kan. So aku tak tahu literally apa yang aku patut buat dan sebagainya kan. So literally aku just go direct masuk ke dalam hall dan duduk macam orang biasa kan. Tiba-tiba orang yang dalam hall tersebut, dia dah cakap that ini adalah free sitting, tak perlu pun tiket dan sebagainya. Mereka pun tak dapat tiket ni, mereka just masuk dan duduk sahaja. Aku dah confused lah kat situ, tapi maybe this is my first time, so aku macam tak faham literally apa yang terjadi. And right after that baru aku dapat tahu daripada Zaflog terdapat miscommunication di antara TGV dan juga media dan sebagainya. Jawab prinsip masa tu aku dah tak tahu apa yang terjadi waktu itu. Aku just hadir dekat gala premier ni, tak apalah, bukan sebagai media ke apa, aku just nak tengok macam mana filem Satria Dewa Gatot Kaca ni. Tak apalah, maybe itu my first bad experience lah sebagai media untuk media yang bertanggungjawab untuk promotekan filem Satria Dewa Gatot Kaca ni. That is one of the bad experience lah. Hopefully benda ni tak jadi lagi lah in the future kan. Udah biasa kita teruskan dengan review untuk review filem Satria Dewa Gatot Kaca. Non-spoiler aku takkan spoil anything yang berkaitan dengan filem Satria Dewa Gatot Kaca ini. So literally Satria Dewa Gatot Kaca ni merupakan filem daripada Indonesia, filem superhero, genre superhero. Filem Satria Dewa Gatot Kaca ini diarahkan oleh Hanun Bratmandio dan juga dimintangi oleh pelakon-pelakon yang terkenal, contohnya seperti Rizky Nazar. Lepas tu kita ada Yayan Ruhian dalam cerita Mak Kilau tu kan. Lepas tu ada Cecep Arif Rahman, Omar Daniel, dan ramai lagi lah yang membintangi dalam filem Satria Dewa Gatot Kaca ini. So filem Satria Dewa Gatot Kaca ini berdurasi selama 2 jam 10 minit. Yes, aku tahu lama filem ni, tapi aku rasa it is acceptable dengan runtime sebegini sebabnya there is a lot of things yang mahu diceritakan ataupun disampaikan di dalam filem ini, termasuklah origin untuk karakter Satria Dewa Gatot Kaca itu sendiri. Okay, for the synopsis untuk Satria Dewa Gatot Kaca, aku rasa aku tak perlu menceritakan synopsis ni. Aku rasa korang pun tahu sebab aku pun dah buat spesifik video video synopsis untuk filem Satria Dewa Gatot Kaca ni. So aku akan straight in terus kepada apa yang aku suka dan juga kepada apa benda yang aku tak suka tentang filem ni. So first and foremost, benda yang aku suka dengan filem ni adalah origin story yang
quite solid, tapi sukar jugalah untuk difahami origin Satria Dewa Gatot Kaca ini, sebab storyline dia tu bukanlah messy, cumanya maybe disebabkan dia punya storyline tu fast pacing. Yes, aku tahu filem ni berdurasi selama 2 jam 10 minit. Korang akan rasa certain moment dalam filem ni dia rasa macam draggy, tapi it is a must untuk sampaikan cerita tu. Dia sama konsep macam filem Eternals. Okay, Eternals juga ada certain moment yang korang rasa draggy, tapi elemen tersebut perlu ada dalam filem ini untuk audience faham siapakah Satria Dewa Gatot Kaca, macam manakah this person menjadi Satria Dewa Gatot Kaca dan sebagainya. That is a must. Kenapa filem ini berdurasi selama 2 jam 10 minit. Dan aku dapat simpulkan the origin itu aku rasa solid, cumanya aku perlu tengok, aku rasa aku kena tengok lagi this film dalam 2 atau 3 kali untuk faham, like literally selok-belok Satria Dewa Gatot Kaca dan hero dan penjahat yang berada di sekeliling Satria Dewa Gatot Kaca ini. Lepas tu, apa yang aku suka juga dalam filem Satria Dewa Gatot Kaca ini adalah kandungan plot twist dalam filem ni. Plot twist dalam filem ni ada beberapa plot twist yang korang macam tak expect, dan juga ada beberapa plot twist dalam filem ni yang korang dapat expect. Tapi aku rasa this plot twist bagus dalam filem ni sebab at the certain moment dalam first act, second act, dia punya pacing tu bergerak dengan sangat perlahan, dan aku rasa dengan adanya plot twist sebegini, ianya dapat menghidupkan kembalilah filem Satria Dewa Gatot Kaca ini. Selepas tu, benda yang aku suka juga dalam filem ini adalah elemen komedi yang diterapkan di dalam filem Satria Dewa Gatot Kaca ini. Ianya tak berat, bukan jenaka-jenaka yang dark humor dan sebagainya. Ianya hanyalah jenaka ringan yang dibuat oleh pelakon-pelakon yang membintangi dalam filem Satria Dewa Gatot Kaca ini, dan ianya berhasil. Sebab aku duduk dalam hall tu pun, bila pelakon tersebut melontarkan beberapa jenaka kan, lawak komedi dan sebagainya, audience dalam hall tu tergelak, dan aku pun sendiri pun macam okay, this is funny. Ianya tak melampau, ianya tak nampak macam dibuat-buat dan sebagainya. So dia rasa macam filem MCU jugalah. Literally MCU kan banyak memberikan kepada kita beberapa elemen jokes dan sebagainya. Itu apa yang aku rasa lah. Selepas itu aku rasa aku boleh memberi pujian jugalah CGI yang digunakan dalam filem. Yes, of course CGI-nya tidaklah bukanlah CGI yang terbaik sama seperti filem-filem Hollywood telah lakukan dan sebagainya, tapi ianya adalah satu percubaan ataupun satu effort yang menarik yang dilontarkan ataupun yang diterapkan oleh pengarah filem ini, iaitu Hanun Bratmanjo, dan aku rasa in the future maybe diorang dapat improve this thing. That's why aku suka mereka menggunakan secebis ataupun beberapa cebisan CGI dan meletakkan di dalam filem superhero. Sebab itu aku rasa sangat memerlukan CGI elemen ni dalam filem superhero, bergenerakan superhero. So tidak biasa, kita teruskan juga dengan apa yang aku tak suka dengan filem ni. Apa yang aku tak suka first and foremost adalah action scene dalam filem ni. This is a film superhero, and of course perlu adanya fighting scene yang jelas, yang menarik, yang koreografinya sangat sedap mata memandang kan. Tetapi dalam filem Satria Dewa Gatot Kaca ini, the action scene ataupun the fighting scene tak nampak. Literally tak nampak. Aku rasa most of the time lah, aku rasa kebanyakan masa dalam filem Satria Dewa Gatot Kaca ini, mereka bertempur dalam satu tempat ataupun satu masa yang gelap, membuatkan korang tak nampak okay, dia ni tumbuk kat mana part yang dia sakit dan sebagainya. Korang tak nampak benda tu. Nampaklah sikit-sikit, tapi macam tak jelas tau. Kalau Mak Kilau orang ada isu tentang fighting scene because of those shaky camera dan sebagainya, dan bro Syamsul Yusof pun dah menjelaskan kenapa shaky scene ataupun shaky camera itu diterapkan dalam filem tu. But in this film, aku tak faham kenapa perlu membuatkan those action scene berlaku dalam satu tempat yang gelap. Maybe diorang nak menunjukkan that ini adalah tempat orang yang jahat, evil ada kat sini, and Gatot Kaca need to fight dengan orang ni dan sebagainya kan. Tapi aku rasa tak perlu pun untuk menunjukkan hal yang sedemikian. Kau still boleh buat action scene dan sebagainya di tempat yang cerah sedikit, ataupun naikkan kontras ke, ataupun turunkan kontras, naikkan brightness dan sebagainya, so that orang nampak that pergaduhan itu berlaku dengan sangat jelas dan nyata. Bukannya sama-sama. Dia ada sikit macam filem Morbius. Morbius kan berlaku, pergaduhan tu berlaku dengan sangat cepat sampai kau tak nampak
and diorang punya fight scene. Dan itu telah menjatuhkan aku punya persepsi towards this film. Sebab aku punya persepsi towards Satria Dewa Gatot Kaca ni quite tinggi sebenarnya. Sebab yes, of course, superhero daripada Indonesia, kita nak tahu apa yang jadi dan sebagainya kan. Dan bila nampak diorang ni bertembung, berlawan dalam satu tempat yang gelap, tapi kita tak nampak action scene tu, yes, aku quite murung about that thing. Selepas itu, apa yang aku boleh rumuskan juga adalah clickbait dalam trailer ni. Nanti kalau korang tengok filem ni, Satria Dewa Gatot Kaca pada 18/8 ni, korang akan dapat rasakan that, oh, ini saja ke Satria Dewa Gatot Kaca. Sebab aku rasa the first act, second act dan juga third act, korang takkan dapat the real Satria Dewa Gatot Kaca. Maybe it is a must untuk buildkan karakter Satria Dewa Gatot Kaca. After that baru munculkan Satria Dewa Gatot Kaca. Itu ke apa, aku tak tahu. But aku quite kecewa on that thing. At the end apa semua dah settle semua, gaduh-gaduh, barulah muncul kan. Barulah aku rasa dia macam clickbait sikit lah. A little bit clickbait. Trailer yang digunakan, promotional material yang digunakan, tapi this film tidak menjanjikan apa yang trailer ataupun promotion material itu sajikan kepada kita semua. Itu apa yang aku rasa. Other than that, aku rasa tak adalah benda sangat apa yang aku tak suka. Sebab bagi aku, ni daripada persepsi aku, bagi aku this is a great effort daripada Hanung Bramantyo kerana telah menterapkan satu lagi, another film. This is the first film lah untuk Satria Dewa Studio, if I'm not mistaken. And this is a good film. Aku mengharapkan akan ada kesinambungan selepas ini dan sebagainya kan. But yeah, there is a lot of improvement yang perlu diorang improve untuk menyajikan filem-filem seperti ini lagi. Lepas ni, if I'm not mistaken, ada lagi movie yang akan muncul sama juga seperti Satria Dewa Gatot Kaca dan sebagainya. Dan aku harap mereka dapat improve apa yang kurang dengan filem ini. So, kalau korang tanya aku adakah perlu untuk melihat Satria Dewa Gatot Kaca ni, bagi aku it is must, it is entertaining. Bagi aku juga nak tengok in the future apakah Satria Dewa Studio akan sajikan kepada kita semua. Movie apa lagi, projek apa lagi, hero apa lagi. Aku nak tengok all of that thing. Cumanya yes, this is the first film. Aku faham akan ada banyak kekurangan dan sebagainya. But basically diorang boleh belajar daripada semua benda ni. And after that, aku juga nak puji sebenarnya, nak puji lakonan daripada pelakon-pelakon yang dalam filem ni yang menjayakan filem Satria Dewa Gatot Kaca ini. For the rating untuk Satria Dewa Gatot Kaca ni, aku dapat bagi 7/10 bintang untuk Satria Dewa Gatot Kaca. It is not the best film yang Indonesia telah tawarkan, tapi it is a great effort, a best effort daripada mereka-mereka ini kerana telah menyajikan superhero film yang lagi bagus dari filem Thor Love and Thunder. Walaupun aku tak tengok lagi, hopefully dapat tengok Thor Love and Thunder in the future. So itu saja untuk non-spoiler review Satria Dewa Gatot Kaca. Aku sarankan korang pergi tengok filem ni. Aku takut macam ni, aku takut in the future mereka dapat menyajikan satu filem yang rating kan 9/10 dan sebagainya, tapi korang still tak tengok Satria Dewa Gatot Kaca. Rugilah kan. So better tengok dulu, tengok sekali pun tak apa. Ini adalah preference masing-masing, sama ada korang suka Satria Dewa Gatot Kaca ataupun tak. Tapi Satria Dewa Gatot Kaca akan tiba di pawagam di seluruh pawagam di Malaysia pada 18/8/2022. Kalau korang tengok filem tu, boleh tag aku kat Instagram dan sebagainya. Kita jumpa lagi di video akan datang, bagi tahu aku pendapat korang tentang Satria Dewa Gatot Kaca nanti. Okay, so kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, bye bye dan take care semua.